Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah Qariyah Masjid Kampung Batu Enam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kali ini saya akan menyambung membaca buku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kita akan menyambung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perdamaian merupakan antara akhlak Islam. Kita sambung pada tajuk Perang Khandaq ataupun juga dikenali dengan nama Perang Ahzab. Perang Khandaq terjadi kerana adanya serangan daripada pihak kaum Quraisy beserta para kabilah Arab yang menyokong mereka. Ini terjadi kerana tindakan hasad dan adu domba yang dilakukan oleh kaum Yahudi Madinah yang sebelumnya diberi keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha untuk memilih jalan damai dengan cara tetap berada di dalam kota Madinah dan berlindung di dalamnya, iaitu dengan cara menggali parit di sekeliling kota Madinah dengan tujuan agar para musuh tidak mampu menyerang dan masuk ke dalam Madinah. Perang Khandaq ni ialah peperangan yang melibatkan pakatan musuh-musuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah kaum Quraisy, kabilah-kabilah Arab yang tidak beriman, dan juga disertai dengan perancangan jahat oleh kaum Yahudi yang berada di Madinah, yang memang menjadi penduduk Madinah. Mereka berpakat untuk menyerang Madinah. Dalam perang Khandaq ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih untuk mempertahankan Madinah. Musuh mengepung Madinah. Dikatakan musuh yang bergabung itu, yang berpakat itu, jumlahnya mencecah seramai 10,000 orang, dalam keadaan penduduk Madinah keseluruhannya, termasuk golongan kanak-kanak, golongan perempuan, wanita, muslimat, dan juga golongan yang tua, yang kita kata golongan ini tidak terlibat dengan peperangan. Jumlah tersebut masih belum mencapai 10,000 seperti mana jumlah tentera Ahzab ataupun pakatan musuh. Rasulullah telah memilih jalan damai, iaitu disebut tetap berada di Madinah. Dan Nabi telah memilih satu strategi yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi, iaitu menggali parit di sekeliling kota Madinah. Khandaq ni maknanya parit. Dan Nabi, kita baca dalam riwayat-riwayat menyebut Nabi sendiri menggali bersama-sama dengan para sahabat, sehingga ada riwayat menyebut nampak batu yang diikat di perut Nabi, menunjukkan Nabi dalam keadaan yang sangat lapar. Dan adalah kisah-kisah lain, kisah dalam mukjizat Rasulullah dalam persiapan menggali parit. Pada waktu itu kaum muslimin tidak mahu memulakan peperangan dan tetap lebih memilih jalan damai daripada berperang. Ini pendekatan orang Islam juga, mereka tidak mahu memulakan peperangan, yang lebih memilih untuk berdamai. Selama 1 bulan kota Madinah dikepung oleh pihak musuh. Sebulan dikepung. Kaum muslimin mendapat pelbagai bentuk gangguan dan hasutan agar mereka mahu berperang. Dihasut dengan berbagai cara supaya orang Islam ni menyerang tentera musuh. Sebulan lama.
Kalau kita ni, kalau PKP, PKPD ni pun Allah lama dah. Kalau pun negara kita ni ada macam-macam kemudahan, boleh berhubung, boleh order macam-macam. Madinah dikepung selama sebulan. Akan tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin dan membuat pihak musuh kalah. Pihak musuh menerima pukulan yang sangat berat. Dalam barisan mereka mulai berlaku perpecahan dan perbezaan pendapat yang sering. Ini ialah di antara pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perang Ahzab ni. Pertolongan Allah ni tak semestinya Allah menurunkan tentera kepada orang Islam, tetapi juga boleh dengan cara Allah menghancurkan pakatan musuh. Allah memberikan menimbulkan rasa perbalahan dalaman dalam kalangan musuh. Sikap tidak percaya, akhirnya mereka berpecah. Ini Allah boleh buat. Ada kisah disebut. Sehingga akhirnya mereka pun kembali undur dan pertumpahan darah tidak terjadi. Akhirnya tak bertembung, tidak bertempur secara fizikal, tak berlawan. Satu. Pertolongan Allah yang pertama dalam perang Ahzab ni, perang Khandaq ni, ialah Allah menimbulkan rasa perpecahan, perbalahan dalaman di kalangan tentera musuh, pakatan tentera musuh, gabungan musuh. Pada waktu itu tiba-tiba muncul angin kencang yang menyerang pihak musuh. Kem-kem mereka berterbangan dan porak-poranda. Penglihatan mereka menjadi kabur. Kemudian mereka pun akhirnya kembali ke Mekah dalam keadaan terhina. Ini yang kedua, pertolongan Allah. Allah menghantarkan kepada mereka ni angin kencang. Yang memporak-porandakan tentera musuh. Apa yang terjadi dalam peristiwa Khandaq merupakan suatu pertolongan dan nikmat Allah yang sangat agung bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengingatkan mereka akan kemenangan dan nikmat yang Dia turunkan kepada mereka. Kemenangan ataupun pertolongan Allah itu dirakamkan supaya menjadi satu ingatan kepada orang Islam. Dirakamkan dalam Al-Quran seperti mana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Ini surah Al-Ahzab ayat 9 hingga 11. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu ketika datang kepada kamu tentera-tentera. Izja'atkum junudun. Junud ni tentera-tentera. Jundun junud tentera yang banyak. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu melihatnya. Ini bantuan Allah berupa rihan, angin. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Iaitu ketika mereka datang kepada kamu dari atas dan dari bawahmu. Maknanya seolah-olah Allah menyebut dikepung. Musuh telah mengepung Rasulullah dan juga sahabat-sahabat di Madinah, atas bawah. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorok dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam persangkaan. Mungkin perasaan Nabi yang berdebar. Dengan persiapan musuh yang ramai yang berpakat untuk menyerang Madinah. Maknanya di sini kata, maksudnya ialah menggambarkan bagaimana hebatnya perasaan takut dan perasaan gentar pada waktu itu.
bimbangnya Rasulullah dengan perancangan serangan musuh-musuh dalam peperangan Ahzab ni, berdebar timbul rasa gerun dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.